Waalaikumsalam, oi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sorry lah, saya lewat sikit bersiaran. Saya nak start awal tapi phone saya problem. Tak tahu kenapa. Jadi saya on the way ke hospital. Waalaikumsalam, boh. Ustaz, sihat ke? Mana demo, Ustaz? So, Waalaikumsalam lah yang selain ni. Saya nak tunjuk kat you all di Negeri Sembilan, di Seremban pada PKP. Ni PKP kan? Tengah PKP kan? Okay, kita tengok PKP ke tidak. PKP ke tidak. Tengok you all. Ramai ke tidak kereta pada hari ini. Saya pun tak faham. Adakah mereka masih ber-PKP atau tidak ber-PKP? Saya pun tak tahu. Adakah mereka tengah ber-PKP sekarang? Apa yang penting adalah saya pun tak tahu nak komen apa. Ini keadaan di Seremban tau. Banyak kereta atas jalan. Waalaikumsalam Mak Noh. Waalaikumsalam Yahya. Happy anniversary, brother. Waalaikumsalam. Saya tunjuk kat you all. Saya nak tunjuk senario di Negeri Sembilan je sebenarnya. Di Seremban. Bandaku Seremban, badai yang gemilang. Suka hati je lagu. Jangan lupa selawat banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, baca surah Al-Kahfi walaupun tak boleh sembahyang Jumaat. Hari ni Jumaat keberapa dah, tak sembahyang kan, tak apa. Tengok ini. Ini di negeri, ini di Jalan Rahang tuan-tuan. Ini Jalan Rahang, tak masuk Bandar Seremban ni. Ini Jalan Rahang ni. Tengok berapa ramai orang atas jalan. Ya, belum Kuala Lumpur lagi. Ini hanya Seremban. Rahang Ustaz. Di Rahang. Besok busy je kan. Lama tak balik Somban. Tak apalah, dia tunjuk ni apa keadaan di Somban. Dia tunjuk apa keadaan di Somban ni. Busy Somban ni tuan-tuan. Tengok depan bank Rahang ni, orang beratur. Pakcik-pakcik beratur. Somban dah Selangor Kejam gila bunyi. Kau nak jajah juga. Okey. Ini realiti yang sedang berlaku di Negeri Sembilan. Kejap lagi saya akan tunjukkan dekat you all apa yang jam setakat mana di Hospital Seremban, menunjukkan keadaan di Hospital Seremban. Ini benda-benda yang kita kena ambil kira kan? Kena ambil kira dan kena tahu. Bukanlah kita nak kata patutnya duduk kat rumah, kerja tetap dilakukan. Tapi kalau cara begini, memanglah kerja dan kesihatan tu, orang sihat kena bekerja, orang tak sihat kena duduk rumah. Dalam keadaan wabak, macam mana kita nak kontrol keadaan, betul tak? Jadi semua yang bergerak ni berisiko. Semua yang bergerak atas jalan ni, tak kala dia keluar je kereta, dia berisiko untuk menjangkiti atau menjangkitkan orang lain. Itu sahaja konsep dia. Jadi terdedahlah kepada spike yang lebih besar diakibatkan oleh COVID. You all nak tengok hospital Tunku Jaafar tak? Ya, Ina, Fazlina Majid. Siapa nak tengok hospital Tunku Jaafar? Saya pusing hospital Tunku Jaafar. Adakah dia crowded ataupun tidak? Siapa nak tengok hospital Tunku Jaafar? Siapa rindu hospital Tunku Jaafar? Anne, how are you, Anne? Siapa nak tengok hospital Tunku Jaafar? Waktu saat dia rasa nak. Okay, kita pusing hospital Tunku Jaafar. Kita tengok apa senario di hospital Tunku Jaafar. Adakah dia jam ataupun dia padat? Waalaikumsalam Alung. Lina, sorry lah Lina. Mazda biru tak boleh nak pakar boh. Pasal mak ambo duk pakar. Duk rumah kan. Orang rumah kan tak sihat. Lah ni tu mak ambo duk kontrol, duk nak ngurus rumah. Gitu. Saya slow je Bella.
Bella cintaku. Saya nak tunjukkan you all. Saya akan tunjukkan you all Hospital Tuanku Jaafar dan jam di pintu masuk Hospital Mawar akibat daripada COVID punya testing. Salam takziah juga kepada sahabat kami Dr. Syaril Abdul Kadir yang kehilangan bapanya akibat COVID. Satu family dia kena COVID. Dan dia orang hanya, kalau tak silap saya, maklumat yang saya terima, meninggal di rumah kerana Hospital Melaka tak cukup tempat untuk admitkan. Orang taklah alam, saya tak tahu, tapi pengesahan perlukan pengesahan yang lebih. Tapi inilah yang berlaku. Sama ada ialah bapa beliau uzur, kuarantin di rumah saja, dan itu yang berlaku. Dan telah dijemput pada hari ini, hari Jumaat. Semoga arwah Pakcik Kadir ditempatkan di kalangan orang-orang beriman, masuk syurga tanpa hisap pada hari Jumaat, insya-Allah. Okey tuan-tuan, saya nak tunjuk you all. Saya dah masuk ke hospital GH. Saya tunjuk hospital GH. Saya nak masuk ke hospital GH. Kiri hospital GH. You all nampak dekat hospital Mawar pun dah beratur dah kereta. Tapi saya masuk hospital GH dulu. Kita masuk GH, kita tengok adakah GH kecemasan dia jam atau tidak. Ni penting untuk you all tengok ni. Ini senario reality. Reality ini adalah benteng terakhir Negeri Sembilan. Benteng terakhir ke kem kesihatan untuk rakyat Negeri Sembilan, yang mana kalau kolaps di Hospital Tuanku Jaafar, bermaksud kolaps lah semua Negeri Sembilan. Pasal inilah ICU terbesar, inilah semua di sini. Kita tengok, kita lihat. Kita menghampiri kecemasan. Buat kecemasan Hospital Tuanku Jaafar. Lihat Dia kena faham, Hospital Tuanku Jaafar adalah satu-satunya hospital yang memberi servis kepada semua masyarakat Negeri Sembilan. Kalau kepakaran, maksudnya di tengok. Padat depan ni dah masuk jam. Ramai lagi pesakit-pesakit di hadapan. Depan ni kecemasan. Itu kemah screening. Jabatan Kecemasan Trauma. You all bayangkan Waalaikumsalam Yang Mulia Tengku Puteri Irma. You all bayangkan this is the hospital yang sebenarnya macam nak mati punya bekerja punya level untuk Negeri Sembilan. Tapi nampak tak agak lengang, betul tak? Rasan tak agak lengang sedikit kecemasan agak lengang sedikit. Bukanlah nak minta dia busy sokmo, tapi because triage dah meng-highlightkan triage. Pasal bila kita fikir pada COVID, so yang kes akan masuk ikut kecemasan adalah kes-kes betul-betul kecemasan. Maksudnya aksiden dan sewaktu dengannya. Jadi apa yang saya nak sampaikan adalah, bila kita bercakap mengenai COVID, ada kalangan pesakit-pesakit non-COVID yang berkemungkinan tidak dapat rawatan yang sepatutnya akibat daripada kita nak berperang dengan COVID. So kita juga membuat assessment bahawa mungkin pesakit-pesakit ini boleh tunggu 2-3 bulan, 2-3 bulan. Menunggu 2-3 bulan. Jadi apa harga yang dibayar? Sebenarnya harga dalam penyakit COVID ni bukanlah kematian, bukanlah kita panggil rawatan, bukan. Harga yang dibayar adalah pengabaian juga terhadap pesakit-pesakit yang non-COVID. Mungkin bukanlah kita kata pengabaian itu berlaku secara mutlak, tetapi kita lewatkan. Operation diposponkan, ditangguhkan. Macam semalam ada seorang budak kata ditangguhkan, operation batu karang ditangguhkan. Jadi benda-benda begini yang menyebabkan, kalau lepas COVID collapse juga, so busy lah balik hospital tu. Jadi ini yang saya tunjuk. Tapi dia bunyi pasal COVID, non-COVID, COVID, non-COVID. Kalau tak penting tak datang ke hospital. Sedangkan ini adalah benteng terakhir hospital. Okey, saya tunjuk apa yang berlaku di Hospital Mawar pula. Saya tunjuk Hospital Mawar. Dia dah mula beratur dah. Kereta dah mula beratur untuk
pengambilan swab, drive-thru swab. You all tengok beratur kereta. Nak beratur kereta. Kereta beratur. Ni semua nak ambil swab. Satu hari 150 orang sekurang-kurangnya datang untuk ambil swab sampai ke petang. Ni semua yang akan ambil ni. Ambil beratur, ambil. Saya tak tahulah apa justifikasi. Mungkin takut, mungkin kontak, mungkin apa-apa yang sewaktu dengannya. Jadi bila jam macam ni, mana pasien aku nak datang? Saya cakap, pasien saya nak masuk macam mana pasal jam? Kesudahannya Dr. Zakrul tak ada pasien pasal jam. Daripada nak masuk sini pun jam. Ni semua beratur, tuan-tuan. Beratur. Nampak beratur? Saya tunjuk beratur. Beratur, saya masuk parking lah. Okey, itu saja saya nak tunjuk pada hari ini. Betul, macam penyakit COVID saja yang bahaya. Betul lah tu. Pasal tapi kerana pesakit-pesakit yang mempunyai risiko lain, mempunyai risiko yang lebih tinggi. Itu sahaja. Jadi kalau diorang nak buat assessment, entahlah, saya pun nak cakap pun susah. Tapi itu yang berlaku. Tuan-tuan kena pilihlah apa jalan-jalan tuan-tuan nak pakai. Cara pemakaian mask. Satu, tutupkan. Yang kedua, tutupkan. Macam ni lah pakai dua mask, double mask. Tapi aku gimmick je, aku pakai satu je. Saya pakai satu saja. Pasal klinik saya tak ada orang, budak sekolah, tutup. So pesakit tak datang. So Dr. Zakrul bertenang-tenang. Nampak tak beg saya? Beg saya. Akmal, mana aku punya baju? Dealer kasih gol. Saya pakai satu je, jangan risau. Saya tak pakai dua. Pasal passion tak ada tu. Okey. Jadi jangan lupa terus menyokong saya. Ada cantik Tengku. Ada Zakrul. Ada tulis Zakrul. Free solek bagi. Company Pro Solek bagi. Kan? Macam makcik pula bawa ni. Beg mangkuk tingkat. Tapi kesudahannya letak stetoskop. Ya, masa ni lah insurans penting. Masa ni lah terasa insurans penting. So, penatlah cakap dalam pakai mask ni. Jadi apa yang kita nak sampaikan adalah kehidupan ni kitalah yang kawal. Tuan-tuan janganlah risau tak bertempat. Belajarlah hidup bersama COVID. Penting untuk kita faham apa yang kita sedang lakukan. Kalau nak pakai double mask, silakan. Nak pakai satu mask pun tak ada masalah. Yang penting pakai mask. Waalaikumsalam, Mami. Mami nak raya tak sempat lah, Mami. Saya nak tunjuk. Mana you all nak pergi lagi? Apa nak tunjuk? Nak tengok cakap nak tengok apa lagi? Dr. Anandan, my brother. How are you, my brother? Okay, this is single mask. That is double mask. So I choose single mask. So register your vaccine. Jangan risau. Emas turun sikit hari ni. Taklah, emas sama je macam semalam. So jangan lupa beli emas Kasih Gold. Siapa nak berkorban, sila beli, sila korban bersama Kasih Gold juga. Saya bawa handbag. Nampak handbag? Macam handbag kerja perempuan. Handbag macam makcik-makcik lah. Okay. Lenggang kangkung, kangkung di tepi sawah. Lenggang kangkung. Saya tengok staff-staff saya bekerja kuat, tuan-tuan. Daftar, cek nama siapa nak ambil vaksin. Dia cek nama dulu, cek dengan IC, kemudian ambil temperature, kemudian scan. Semalam pun semua datang? 36. Okey. Okey. Itulah prosedur siapa yang nak cocok di Mawar. Sebenarnya daftar, cek My Sejahtera hari-hari. Kemudian kalau nama you all naik, you all datang ke Mawar. Okey, cukuplah pada petang pagi ni. Jangan lupa Kasih Gold, baca selawat, istighfar, baca surah Al-Kahfi. Bye bye.
Kak Ali, Waalaikumsalam. Jauh nak kita dia. Okay, bye.